صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل معلوم لك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا وجدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه. Ya Allah, ya Tuhan kami, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu sebenar-benarnya, dan jadikanlah kami di kalangan orang yang mengikuti akan kebenaran.
وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil, yang sesat itu sebenar-benarnya sesat, dan jauhkanlah kami daripada mengikuti akan kebatilan dan kesesatan. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqlubi, a'tini mahabbataka wa ma'rifataka ya Allah. نويت الاعتكاف في هذا المسجد سنة لله تعالى. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير بابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه وقربه سبحانه وتعالى. Para hadirin sidang jemaah muslimin muslimat, hadirin wal hadirat, ayahanda, bonda, adik kakak yang dirahmati lagi diberkati oleh Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah di atas segala pemberian, nikmat, rahmat, kasih sayang dan juga apa sahaja yang Allah Ta'ala telah kurniakan kepada kita, sama ada sekecil-kecil nikmat ataupun sebesar-besar nikmat. InsyaAllah kita sambung pengajian kitab kita Risalatul Mu'awanah karangan Sayyidul Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad Al-Hadrami Al-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Berkata pengarang kitab kita Al-Imam Al-Haddad rahimahullah, Salatul Awwabin. Salat sunnah awabin adalah salat yang dikerjakan antara maghrib dan isya. Dikerjakan maksimumnya 20 rakaat dan kebiasaannya dilakukan sebanyak 6 rakaat. Baik. Jadi kita masuk dalam perbahasan ataupun dalam pembicaraan tentang salatun nawafil ataupun sembahyang sunat. Jadi pada pertemuan yang lepas kita dah membicarakan tentang kelebihan ataupun bab pada menyatakan salatul witir dan juga salatul duha, dua sembahyang sunat yang mana sembahyang tersebut sangat dituntut oleh Rasulullah, sembahyang witir. Inna Allaha witrun yuhibbul witra fa'awtiru ya ahlal Qur'an. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu ganjil. Witir itu makna ganjil. Dan Allah menyukai, menyenangi, mencintai akan yang ganjil. Maka Nabi kata fa'awtiru ya ahlal Qur'an. Maka sembahyanglah witir, dirikanlah salat witir wahai ahlul Quran. Maka sembahyang witir ini adalah suatu kewajiban yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW setiap hari dan menjadi khilaf di kalangan ulama 4 mazhab. Ada yang mewajibkan dan ada yang menghukumkan dengan sunat mutlak, sunat yang sangat dituntut. Kerana apa? Kerana dalam hadis yang lain kata Rasulullah, al-witru haqqun wa man lam yutir falaysa minna. Salat witir itu adalah hak, yakni benar di sisi kami. Wa man lam yutir, barang siapa yang tidak sembahyang witir, falaysa minna, dia itu bukan di kalangan kami, bukan termasuk di kalangan golongan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu satu tegasan daripada Rasulullah, dan hujah inilah yang dipegang oleh sebahagian ulama bagi menyatakan kewajiban mendirikan sembahyang sunat witir. Adapun kita dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, solat witir ini adalah solat sunat yang sangat digalakkan, dituntut. Jangan sampai kita mengerjakan sembahyang yang lain, sembahyang sunat-sunat yang lain pada waktu malam, tetapi kita meninggalkan sembahyang witir. Lebih baik kita buat witir. Lebih baik maknanya dari segi afdaliyatnya antara kita sembahyang sunat tahajud, sembahyang sunat
taubah, sembahyang sunat, tasbih misalnya, lalu kita meninggalkan witir, lebih baik kita mengerjakan witir sekalipun kita tidak mendirikan sembahyang sunat yang disebutkan tadi. Sebab witir ni darjah dia tu nak mencapai kepada tahap wajib. Baik. Kemudian salatul duha. Salatul duha ni adalah sebagai tanda terima kasih kita kepada Allah di atas segala persendian-persendian yang ada di tubuh badan kita ni yang telah dijadikan oleh Allah. Tanda kita nak terima kasih, Allah jadikan sendi bagi tangan, sendi bagi kaki, sendi bagi tubuh badan kita ni. Lagu mana? Bayarlah dengan sembahyang sunat witir 2 rakaat. Baik. Kemudian salatul awwabin. Salatul awwabin ni apa? Awwab ni maknanya orang-orang yang bertaubat. Jamu daripada kali awwab, innahu awwab, dalam Quran Allah Taala kata sesungguhnya Allah Taala itu maha menerima taubat. Awwab, maka awwabin bermakna orang yang mendirikan sembahyang. Awwab maknanya kembali kepada Allah, ataupun kita kata istighfar, ataupun kita kata taubah, kelik daripada melakukan perkara yang menyalahi syarak kepada perkara yang berbetulan dengan syarak. Itu makna taubah. Menyesal, kita betul semula rel kita tu. Kalau kita api kita kata rel, keluar rel kan. Kalau kita jatuh kepada maksiat, jatuh dalam melakukan dosa tu, makna kita dah menyalahi, menyelisihi daripada landasan kita nak menuju Allah. Lalu kita kembali duduk di atas jalan yang sebenar. Duduk dalam ketaatan. Itulah landasan yang sebenar untuk kita menuju kepada Allah. Jadi awwab ni sembahyang bagi mereka yang menyesali di atas dosa-dosa dia. Maka salatul awwabin ini dilakukan pada waktu di antara maghrib dan isya. Kenapa solat ini dinamakan awwabin? Ataupun solat ini juga dinamakan oleh sebahagian para sahabat sebagai salatul ghaflah. Sembahyang yang mana dilakukan pada waktu orang sedang ghaflah, lalai, mengingati Allah. Dan di antara waktu yang Allah Ta'ala turunkan keberkatan yang banyak, setiap waktu dalam 24 jam itu dia ada keberkatan. Belakang lepas subuh ada keberkatan, 2/3 malam ada keberkatan, pada waktu asar ada keberkatan. Sehingga Allah Ta'ala sebut dalam Quran, hafizu ala salawati was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Jagalah kamu akan sembahyang yang lain. Hafizu ala salawat, sembahyang kamu, was salatil wusta, khususnya Allah kata salatul wusta. Apa salatul wusta ni? Salat asar. Begitu juga waktu duha ada kelebihannya. Hingga diajarkan kita dengan doa pada waktu duha, Allahumma inna duha'uka wal baha'uka. Ya Allah, sesungguhnya innaka, Allahumma inna duha, sesungguhnya duha itu adalah duha engkau. Sesungguhnya waktu duha itu adalah waktu duha, yakni milikmu. Wa baha'uka wal baha'a baha'uka, pancaran cahayanya adalah pancaran cahayamu, yakni milikmu. Wal jamal jamaluka, dan segala kecantikanmu itu adalah milik engkau, kecantikanmu. Wal quwwata quwwatuka, dan kekuatan itu adalah kekuatan milik engkau. Wal qudrata qudratuka, dan qudrah, kuat juga lebih kurang kan? Kekuasaan itu adalah kekuasaan engkau. Wal ismata ismatuka,
dan perlindungan itu adalah datang daripada perlindungan Engkau. Allahumma in kana rizqi fis samai fa anzilhu. Ya Allah, sekiranya ada rezeki di langit, fa anzilhu, Engkau perturunkanlah kepada kami. Wa in kana fil ardi fa akhrijuhu. Dan sekiranya ada rezeki dalam perut bumi ini hak masih lagi tak keluar, maka keluarkanlah bagi kami. Wa in kana mu'assiran fayassir. Dan jika ada rezeki yang sempit, yang payah, yang hendak kami perolehi, maka permudahkanlah. Wa in kana haraman fatahhiru. Sekiranya ada rezeki yang haram, maka engkau sucikanlah. Wa in kana ba'idan faqarribhu. Dan jika ada rezeki yang jauh, ya Allah, faqarribhu, kau dekatkanlah, kau hampirkanlah, bihaqqi duhaika, dengan hak, dengan keberkatan, dengan dengan sumpahan engkau terhadap waktu duha. Sebab Allah bersumpah dalam Quran, wad-duha wal-laili idza saja. Bila sesuatu kalimah atau sesuatu perkara itu disumpahi oleh Allah, mana Allah bersumpah di atas perkara tersebut, maknanya perkara tersebut ada kelebihan yang mulia, ada keistimewaannya, ada ganjarannya dan sebagainya. Maka dengan berkat waktu duha, wa bahaika, dan juga dengan berkat kekuasaan engkau, wa jamalika, kecantikan engkau, wa quwwatika, kekuatan engkau, wa qudratika, kekuasaan juga, atini ma ataita ibadaka salih, maka berikanlah kepada kami ya Allah apa yang telah engkau berikan kepada hamba-hamba engkau yang saleh. Jadi waktu duha itu ada keberkatan di sini. Begitu juga tidak kurangnya juga waktu di antara maghrib dan isya ini adalah waktu yang mana dibuat ataupun diisi oleh salafus saleh dengan melakukan ketaatan dan juga ibadat kepada Allah. Sebab itu setengah ulama dia meletakkan apa benda yang perlu kita buat di antara maghrib dan isya. Dia panggil waktu-waktu keemasan. Dan waktu ini jugalah waktu yang manusia sibuk dengan urusan dunianya. Kalau hak balik kerja betul, mungkin di atas perjalanan lagi. Mungkin waktu ni lah orang nak cari makanan, nak isi dulu. Waktu maghrib dengan isyak ni tak lama, kita kata lebih kurang setengah jam, 60 minit, 40 minit, 50 minit. Tapi waktu ini adalah waktu yang ada keberkatannya yang tersendiri. Seperti mana yang disebutkan oleh banyak riwayat yang insya-Allah kita akan bicarakan pada malam ini. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, maka salatul awwabin ini dikerjakan pada waktu keemasan, waktu yang mempunyai kelebihan, waktu yang ada keberkatan, iaitu di antara maghrib dan isya. Selain daripada kita kata apa dia kita nak buat antara maghrib dan isya ni, seperti mana kita isi pada malam ni lah, kita mendengar pengajian. Salah satu daripada kita menghidupkan waktu maghrib dan isya, kita i'tikaf di masjid, dapat lagi pahala i'tikaf. Kalau tak ada orang mengajar pun, kita duduklah di masjid atau di rumah kita membaca Al-Quran. Ataupun kalau tak ada orang mengajar juga, kita bangunlah sembahyang sunat awwabin. Maka setengah ulama mengatakan awwabin ini juga disebutkan dengan salatul duha. Setengah pandanganlah. Ada pendapat kata awwabin ini adalah salatul duha. Sebaliknya ada ulama juga berpendapat bahawa ia adalah solat yang dilakukan di antara waktu maghrib dan isya, kerana terdapat dalil daripada hadis tentangnya. Dalam hadis riwayat Huzaifah Al-Yamani, Huzaifah bin Al-Yaman, katanya, lalu aku menemui Nabi SAW, maka aku pun melaksanakan salat maghrib bersama baginda. Huzaifah Al-Yamani ini satu ketika dia melaksanakan salat maghrib bersama Nabi. Kemudian baginda meneruskan salat sehinggalah masuknya waktu isya.
Hadis riwayat Imam Tirmizi. Maka apa yang dibuat oleh Rasulullah selepas daripada Nabi sembahyang berjamaah maghrib itu, itulah yang disebutkan oleh ulama sebagai salatul awwabin. Pendalilan dia. Maka salat awwabin ini menjadi rutin dan amalan harian para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malahan mereka amat mengambil berat tentang amalan sunat pada waktu tersebut. Dalam sebuah asar yang diriwayatkan oleh Abdul Rahman bin Aswad daripada bapa saudaranya yang berkata, suatu waktu yang mana aku tidak pernah menemui Abdullah bin Mas'ud pada waktu tersebut, melainkan aku mendapati beliau sedang bersolat, iaitulah waktu di antara maghrib dan isya. Beliau pun berkata, yakni Abdullah bin Mas'ud kata, inilah waktu kelalaian, waktu yang orang lalai daripada mengingati Allah, menyebut Allah, berzikir kepada Allah dan sebagainya lah. Mana waktu ni orang panggil waktu pet, waktu yang sangat sibuk orang. Terutamanya orang nak cari makanan lah, di kedai makan ramai. Waktu maghrib lah waktu paling ramai sekali. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata apa? Apabila masuknya waktu maghrib, Nabi suruh kita tutup pintu-pintu rumah kita. Nabi suruh kurung anak-anak kita kalau ada di luar. Kerana apa? Kerana pada waktu itu syaitan ini berkeliaran. Dan boleh jadi juga dibimbangi kita terkena dengan penyakit-penyakit ataupun kita kata sihir, perbuatan-perbuatan orang yang nak mengkhianati kita, orang yang nak orang yang berhasad dengki dengan kita. Waktu tu, waktu syaitan sedang berkeliaran. Ya betul, apa yang dipesan oleh orang tua kita tu betul. Ada sandarannya daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam sebuah asar yang lain, Abdullah ibnu Umar pernah berkata, salat sunnah awwabin adalah bermula di antara masa para jemaah salat maghrib mula bergerak keluar sehinggalah kembali semula untuk menunaikan salat isya. Rawahu Ibnu Abi Syaibah. Dan salat awwabin ini juga disebut sebagai salatul lail, salat malam, kerana waktu malam bermula setelah masuknya waktu maghrib. Jadi di sana ada bahasan di kalangan ulama di antara qiyamul lail dengan tahajud. Apa beza antara salatul qiyamul lail dengan sembahyang tahajud? Jadi salatul qiyam ataupun salatul lail iaitulah sebagai sembahyang sunat yang kita buat setelah mana masuknya waktu maghrib. Sembahyang sunat qabliyah, sembahyang sunat ba'diyah, sembahyang sunat witir, sembahyang sunat apa sahaja yang kita buat, maka dikira kita tu orang yang mendirikan malam, qiyamul lail dipanggil. Adapun solat tahajud disyaratkan mesti kita kena tidur seketika. Lepas daripada waktu maghrib, lepas sembahyang maghrib tu jera kelena sekejap, maka bolehlah kita nak mendirikan sembahyang tahajud. Tapi kalau kita bimbang, kita tak bangun, misalnya tengah malam takut tak terbangun sebelum subuh, sedar-sedar orang dah subuh, maka kita boleh sahaja sembahyang salatul qiyam, dipanggil sembahyang qiyamul lail. Jadi sembahyang qiyamul lail ni sebelum daripada kita tidur pun boleh buat dah. Sama seperti kita buat di bulan Ramadan tu, kita panggil sembahyang tarawih kan, sembahyang tarawih. Asalnya dia panggil salatul qiyam. Salatul qiyam. Lalu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu menjadikan salatul qiyam yang pernah dibuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini secara berjemaah. Dipanggil dan dihimpunkan manusia-manusia dan didirikan sebanyak 20 rakaat. Kenapa dinamakan tarawih? Kerana setiap 4 rakaat maka akan berehat, dipanggil istirahat seketika. Lalu disambung lagi hingga 4, lalu direhat sehingga cukuplah 20 rakaat dan ditutup, diakhiri dengan sembahyang witir. Maka orang yang mula-mula pertama, orang yang pertama kali
melakukan ataupun memperkenalkan, kita kata salatul tarawih ini adalah Sayyidina Umar Al-Khattab. Sebab itu dia ada perbahasa di kalangan ulama. Kalau kita semaya 8 rakaat boleh tak kita panggil tarawih ataupun kita panggil salatul qiyam saja. Nah, maka setengah ulama kata tarawih ni mesti kena buat 20 rakaat sebab waktulah yang dilaksanakan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab. Pun begitu, adakah salah kalau kita buat 8 rakaat? Tak salah, tetap diberi pahala dan dianggap ataupun dipanggil kita tu orang yang menghidupkan malam di dalam bulan-bulan Ramadan. Maka tak ada masalah apa-apa. Tak kena balas. Hak nak buat 20 buat, hak nak buat 8 buat. Nah, baik. Jadi salatul qiyam ini ada biasa dia lah dengan solat tahajud. Sebab apa? Solat tahajud ni mesti kena tidur dulu baru boleh kita mengerjakan. Tidur tu tak semestinya kena tidur jenerok atas katil dak, terlelap terlengah seketika pun sudah memadai. Baik. Jadi salatul awwabin juga dipanggil salatul lail ataupun salatul qiyam. Ibnu Abu Syaibah pernah meriwayatkan dalam Musannaf daripada Anas bin Malik bahawa beliau pernah melakukan solat sunat di antara waktu Maghrib dan Isya. Lalu beliau berkata, itulah solat pada awal malam. Malahan para ulama mazhab bersepakat bahawa digalakkan agar melazimi solat-solat sunat antara waktu Maghrib dan Isya. Mengikut fahaman mazhab Syafi'i yang dipegang di tempat kita lah, solat sunat awabin ini membawa pengertian solat sunat yang dilakukan selepas fardu Maghrib menanti waktu Isya. Kemudian bilangan dia tu berapa? Sekurang-kurangnya adalah 2 rakaat. 2 rakaat itu sudah memadai dan kebiasaannya dilakukan sebanyak 6 rakaat. Ini berdasarkan beberapa hadis. Seperti mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla bainal isha'aini rak'ataini banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang sembahyang sunat bainal isha'aini, di antara maghrib dan isya, sebanyak 2 rakaat, maka Allah Ta'ala mendirikan rumah untuknya di dalam syurga. Ini kelebihan. Kelebihan yang Allah Ta'ala, ayat Nabi SAW cerita kepada kita. Siapa yang buat 2 rakaat, seolah-olah Allah memberi ganjaran kepada dia itu sebuah rumah di dalam syurga untuknya. Kemudian daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla ba'da al-maghrib 6 raka'atin la yatakallamu bainahunna bisu'in adalna lahu ibadata sanatay 10 sanatan." Rawahu Tirmizi. Barang siapa yang sembahyang sunat 6 rakaat selepas salat maghrib tanpa diselangi ataupun diselingi dengan pembicaraan yang kotor, tok kecek, hudu dan sebagainya, hanya bercakap pun sekadar hak perlu zikir birik-birik gitunya, maka solat tersebut mampu mengimbangi ibadahnya selama 12 tahun. Seolah-olahnya dia ni disamakan dengan orang yang melakukan ibadah sebanyak 12 tahun. Adakah bila dia buat semaya tunai rakaat pakai tak payah ibadat dah sepanjang 12 tahun begitu ke? Ada. Ini dia panggil kelebihan. Sama macam kita kata kelebihan Lailatul Qadar menyamai dengan 1000 bulan. Kalau begitu tak payah ibadat selama 1000 bulan dia boleh Lailatul Qadar. Bukan begitu. Makna kelebihan tu Allah Ta'ala gandakan pahala kita. Inilah dipanggil rahmat yang Allah beri kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah tak berikan kepada umat-umat Nabi sebelum ni. Umat Nabi Muhammad ni umur dia tak panjang, pendek dah. Baina
di antara 61 tahun kata Rasulullah umat aku ni, tetapi nisbah pada ibadat dia tu seolah-olah melakukan ketaatan beribu-ribu tahun, beratus-ratus tahun, berbelah-belah tahun. Kerana apa? Sebab digandakan setiap ketaatan-ketaatan yang dikerjakan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi niat dia ni lagu mana? Niat nak semaya sunat awwabin ni macam biasalah. Ada setengah ulama dia membahagikan kepada 3 benda lah. Niat pertama tu semaya sunat awwabin dan kita minta dengan Allah supaya Allah memelihara iman kita. Salli sunnatal awwabin ma'a hifzil iman. Ya Allah, aku semaya sunat awwabin. Saja aku semaya sunat awwabin 2 rakaat dengan serta menjaga iman. Rakaat ini 2 rakaat kerana Allah. Tapi kalau tak sebut ma'a hifzil iman pun tak ada masalah dah. Tak ada masalah apa-apa, memadai dah. Salli sunnatal awwabin raka'ataini lillahi ta'ala. Maka selesai daripada kita selesai 2 rakaat satu salat tu, kita mintalah dengan Allah supaya Allah pelihara kita ni di dalam keimanan, jaga pelihara iman kita ni supaya kekal tetap di atas akidah yang benar, sehinggalah kita mati Allah keluarkan kita dengan iman ini dan Allah masukkan kita ke dalam syurga pun dengan iman ini. Seperti mana doa yang kita biasa bacalah, Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman wahsyurna bil iman wa adkhilnal jannata bil iman. Setengah ulama kata kena sebut bil iman, bukan ma'al iman. Tapi tak apalah, mana-mana pun boleh. Ya Allah, hidupkan aku dengan keimanan, matikan aku di atas keimanan, kumpulkan aku di akhirat dengan keimanan, dan masukkan aku ke dalam syurga dengan keimanan. Kemudian rakaat kedua pula kita minta dengan Allah, rakaat ketiga dan keempat, kita minta dengan Allah supaya Allah ampunkan dosa-dosa kita. Niat bertaubat kepada Allah. Usalli sunnatal awwabin ma'at taubati raka'ataini lillahi ta'ala. Maknanya kita minta Allah ampun dosa-dosa kita pernah buat, pernah kita salah dengan Allah. Dan rakaat kelima dan keenam kita niat usalli sunnatal awwabin ma'al istikharati. Allah bagi kepada kita petunjuk di atas setiap pilihan yang kita nak buat. Jadi petunjuk ni tak semestinya di antara pilihan hak salah dengan betul. Ya, tu kita panggil petunjuk juga. Di antara hak baik kedua-duanya, hak betul dua-dua pun, hak mana lebih baik, maka kita minta petunjuk dengan Allah. Ataupun kita kata dua-dua ni ada mudarat belakang, hak mana hak sedikit mudarat. Ada kekurangan belakang, blok ni ada kekurangan, blok ni ada kekurangan. Hak mana hak lebih menguntungkan kita, hak mana sedikit kekurangan, hak mana menguntungkan agama kita, hak mana menguntungkan bangsa kita dan sebagainya. Jadi istikharah, minta dengan Allah. Jadi Allah tunjuklah tu mudah-mudahan. Jadi masing-masing itu atas ijtihad dia, atas petunjuk yang Tuhan beri kepada dia, lalu dia pun membuat pilihan berdasarkan apa yang ditunjuk oleh Allah Ta'ala. Baik. Jadi itulah antara cara dia lah. Telah dijelaskan dalam beberapa hadis dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang keutamaan menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Dalam hal ini Ahmad bin Abi Al-Hawari bertanya pada gurunya Syekh Abu Sulaiman rahimahullah, wahai guru, mana yang lebih utama, puasa di siang hari atau menghidupkan waktu antara maghrib dan isya dengan amal soleh? Maka apa kata guru dia, yakni Syekh Abu Sulaiman, kerjakanlah kedua-duanya kalau kamu mampu. Mana antara puasa siang hari dengan kita buat amal soleh di antara maghrib dengan isya, mana lebih afdal? Buat dua-dua, kerana kedua-duanya itu adalah afdal. Tetapi saya tak mampu nak mengerjakan kedua-duanya. Ahmad bin Abi Al-Hawari ini kata saya tak mampu nak buat dua-duanya.
Kerana jika saya berpuasa, waktu antara maghrib dan isyak adalah saat sibuk untuk berbuka. Maka apa kata Syekh Abu Sulaiman? Kalau demikian, yang lebih aula ke atas dirimu itu adalah mengisi waktu di antara maghrib dan isyak dengan amal soleh. Maknanya antara kalau puasa menyebabkan dia melalaikan waktu maghrib dan isyak, dengan dia tak puasa lalu dia dapat menghidupkan antara maghrib dan isyak ni dengan amal soleh, maka kata Syekh Abu Sulaiman, isilah waktu di antara maghrib dan isyak. Itu dari segi maratib dia, tertib mana lebih utama. Kalau demikian, tinggalkanlah puasa dan isilah waktu antara maghrib dan isyak dan amal soleh. Itu apa yang dijawab oleh Syekh Abu Sulaiman. Maka Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ma dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baiti ba'da al-'isha'il akhirati illa shalla arba'an aw sittan." Kata Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memasuki rumahku sesudah solat Isya kecuali beliau sudah solat 4 atau 6 rakaat yang beliau yang Nabi sallallahu alaihi wasallam kerjakan di antara maghrib dan isya. Itu di antara hadiah lain. Aisyah kata Nabi ni takkan masuk ke rumah dia, sebab rumah Nabi ni tepi je Masjid Nabawi tu, Masjid Nabi tu, melainkan Nabi dah selesai menunaikan sembahyang sunat di antara maghrib dan isya itu sebanyak 4 atau 6 rakaat. Kemudian dalam hadiah lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'u raka'atin ba'da al-'isya'i kamislihinna min lailatul qadr. Solat sunat 4 rakaat, yakni antara maghrib dan isya itu seperti seolah-olah kita kata, solat 4 rakaat yang dilakukan, yang dilaksanakan pada malam Lailatul Qadar. Ni dipanggil hadis targhib, hadis supaya nak menggemarkan kita ni untuk mendapat kelebihan, untuk buat lebih banyak ketaatan, supaya kita rasa seronok dengan janji yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kelebihan-kelebihan yang lain dan dalil tentang sembahyang ini seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam suatu hadis diriwayatkan oleh Al-Mawardi, sesungguhnya baginda sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat antara maghrib dan isya sebanyak 20 rakaat, dan baginda berkata, inilah salatul awabin, maka sesiapa yang mendirikannya akan diampunkan dosanya. Lepas tu dipanggil juga dengan salatul taubah, sembahyang untuk kita nak minta ampun dengan Tuhan. Kemudian pahala sama seperti ibadat 12 tahun. Ini seperti mana hadis yang kita bacakan sebentar tadi. Dan dibina oleh Allah kepada orang yang melaksanakannya sebuah rumah di dalam syurga. Seperti mana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khaufan wa tama'a. Mereka meregangkan lambung mereka. Apa makna meregangkan lambung? Yakni sedikit tidur. Kerana apa? Beribadat kepada Allah, bangun bermunajat kepada Allah. Khaufan wa tama'a. Dalam keadaan hati dia berasa takut, gerung, dan hati dia berasa gemar, berasa seronok, berasa berhi, berasa sedap, berasa lazat melakukan ketaatan kepada Allah. Jadi itulah sedikit sebanyak berkenaan dengan apa yang kita bincangkan pada malam ini, iaitu salatul awabin. Jadi kalau kita la tudrikul kullu la yudriku kullu. Kalau kamu tak mampu nak buat semua, maka janganlah kamu tinggal aku. Itu kaedah yang disebutkan oleh para ulama. Jadi kalau kita tak boleh nak istiqamah setiap malam, maka buatlah pada kita mampu, dan jangan tak buat langsung. Sekurang-kurangnya sekali seumur hidup kita ni, kita pernah buat semua sunnah-sunnah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pernah Nabi kerjakan. Kalau boleh istiqamah waktu lebih molek lebih bagus. Kemudian kata pengarang kita salatul lail, sembahyang malam, hendaklah engkau selalu salat sunnah di malam hari, kerana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalus salati ba'dal maktubati salatul laili, wallahu taala alam wa ilmuhu atam. Jadi setakat ini dulu untuk